Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya syukur pada Allah atas taufik dan hidayah daripada Allah. Maka hari ini kita teruskan lagi program Iqra. Program Iqra kita satu helai satu hari. Ataupun satu hari satu helai. Selai satu hari. Yang mana pada hari ini kita telah sampai kepada muka surat 176, iaitu muka surat akhir daripada suratul A'raf. Muka surat akhir daripada suratul A'raf, yang mana surah ini antara surah-surah yang panjang yang menceritakan tentang banyak perkara, antaranya dakwah-dakwahnya nabi-nabi terdahulu. Antaranya nabi-nabi yang Allah SWT sebut, Nabi Nuh mula-mulanya, kemudian wa ila madyana akhahum syu'aiba, kepadanya kaum Madian diutuskan saudara mereka iaitu Syu'aib. Wa ila akhahum Hud, wa ila akhahum wa ila akhada Samud, wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad diutuskannya Nabi Hud alaihi salam. Kemudian wa ila Samud akhahum Salihah, kepada kaum Samud diutuskannya Nabi Saleh. Apa lafaz ataupun apa misi yang dibentangkan oleh nabi-nabi ini? Tidak lain tidak bukan adalah tauhid. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ma lakum min ilahin ghairuh. Maka pernyataan ini ataupun ayat ini menunjukkan betapanya nabi-nabi terdahulu, mereka punya misi adalah bagaimana mengajarkan tauhid kepada kaum dia, kepada manusia, supaya mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Jadi kepada kita sebagai satu orang pembaca, terlebih-lebih lagi orang Islam, hamba kepada Allah, maka bila mana kita melazimi ataupun melalui surah-surah seperti ini, maka kita kena faham bahawa betapanya ajaran tauhid ini adalah satu pegangan ataupun satu ajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan sememangnya antara objektif utama Al-Quran, bagaimana manusia boleh mentauhidkan Allah. Jadi bagaimana mungkin manusia kembali pada Allah dalam keadaan syirik, dalam keadaan tidak tahu tentang tauhid pada Allah, sedangkan Al-Quran di depan mereka. Jadi sepatutnya kita sebagai hamba, orang Islam terutamanya, bila mana berhadapan ataupun mempunyai Al-Quran di hadapan kita, ataupun di sekeliling kita sebenarnya banyak Quran, yang sepatutnya kita ambil ibrah atau ambil pengajaran supaya kita dapat mentauhidkan Allah SWT sehinggalah kita mati. Jadi kita punya aim kita ataupun goal kita bagaimana kita mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada langsung syirik pada Allah. Jadi akhir daripada muka suratul A'raf ini ada beberapa ayat yang menunjukkan bahawa dialah Allah sebagai pelindung. Contohnya ayat 196 dengan berbunyi, sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Sesungguhnya pelindungku, wali aku, iaitu pelindung aku, penjaga aku adalah Allah. Wa huwa yatawallas salihin, dan dialah juga Allah Jalla wa'ala sebagai penjaga, pelindung kepada orang-orang salih. Jadi sebagai peranan kita sebagai satu orang Islam, kita kena berusaha menjadi orang-orang salih. Bukan untuk diagung-agungkan, tetapi supaya sifat yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran itu ada pada diri kita. Once bila mana ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut itu ada pada diri kita, maka kita boleh berharap pada Allah supaya Allah SWT jadikan kita ataupun masukkan kita dalam syurga. Kerana ciri itu, kerana sifat yang Allah Ta'ala sebut itu ada pada diri kita. Bukan untuk berbangga. Seperti mana Imam Ibn Qayyim Jauzi rahimahullah sebut, sendi kepada iman itu ada 3 perkara. Pertamanya cinta pada Allah. Yang keduanya harap. Yang ketiganya khauf. Pertamanya cinta, keduanya ada sifat harap, dan ketiganya ada sifat takut. Khauf. Jadi
harap dan takut ini adalah satu perkara yang sememangnya ada pada diri orang mukmin, orang beriman. Dia berbeza. Harap ni berbeza dengan angan-angan. Angan-angan dia tidak disertai dengan usaha, tetapi bahkan ada pada dirinya itu sifat malas. Akan tetapi berharap ini disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dan adanya sifat tawakal. Jadi insya-Allah akhir daripada muka surat ini cerita juga tentang bagaimana untuk kita diam ketika mana Al-Quran dibacakan. Masya Allah. Ini satu arahan yang sangat jelas yang ditujukan pada kita. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u, kalau kita tengok di sini dalam bentuk wazan yang menuntut lebih daripada sami'a, dengar saja, bukan. Dengar, isma'u dengan istami'u ini satu lafaz yang berbeza dalam bahasa Arab. Kalau isma'u dengar saja ni, dengar dalam keadaan tak beri perhatian. Dalam masa yang sama kita dengar, dan kita dengar juga perkara lain. Akan tetapi bila mana datang satu wazan fastami'u ataupun istami'u ini, sebenarnya menuntut lebih supaya kita beri penumpuan, perhatian kepada bacaan itu. Dengar itu dengan perhatian. Itu yang disebut ataupun dengan makna lafaz kepada istami'u. Dan dalam ayat ini bukan sahaja suruh Allah SWT suruh dengar dengan teliti, dengan perhatian, tetapi suruh diam. Ini pada ayat 204. Fastabi'u lahu wa ansitu. Dengarlah kamu dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran itu dan hendaklah kamu diam. Cuma di sini ada perbahasan dalam beberapa mazhab. Dengar diam itu dalam semayang berbeza. Maksudnya dalam semayang kita kena diam bacaan imam. Tetapi setengah mazhab, bacaan imam itu dah memadai bagi makmum. Adapun bagi Syafi'i, diamlah ketika mana bacaan imam, akan tetapi dia masih lagi kena baca surah Fatihah kerana rukun dalam solat itu sendiri. Jadi dengan bacaan muka surat ini sedikit kita dapat satu gambaran bahawa pertamanya Allah SWT itu adalah Allah Rabb kita, penjaga kita dan penjaga kepada orang saleh. Jadi kalau kita nak Allah jaga kita, maka kita kena jadikan diri kita orang-orang saleh. Ciri-ciri orang saleh kita adakan dalam diri kita. Kemudian kenaan dengan supaya mohon berlindung dengan syaitan. Ayat 200 Allah kata, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Hendaklah minta berlindung daripada syaitan. Berlindung dengan Allah daripada syaitan. Kan, minta berlindung. Kalau ikut pada sini dia kata kita dengan bacaan lafaz auzubillahi minasyaitanirrajim pada bila-bila keadaan yang mendorong kita untuk buat kejahatan dan sebagainya. Kemudian kita ada muka surat yang kedua. Pada surat 177 ini kita ada permulaan kepada suratul Anfal. Yang mana suratul Anfal ini memberi makna harta rampasan perang, ghanimah. Rampasan perang, ghanimah. Dalam bahasa Arabnya disebut ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau ikutkan, umat Muhammad ini dibenarkan untuk ambil harta rampasan perang. Adapun umat-umat terdahulu sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang ini mereka akan kumpul di tengah padang, di tengah tanah yang lapang. Kemudian harta rampasan ini akan disambar oleh api daripada langit. Mereka tak dibenarkan untuk ambil harta rampasan perang. Ini kepada umat-umat terdahulu. Mereka akan kumpulkan harta rampasan perang di tanah yang lapang, kemudian api daripada langit akan datang membakar harta rampasan itu. Akan tetapi untuk umat Muhammad, satu keistimewaan, harta rampasan perang ini akan dapat diambil ataupun diterima oleh orang-orang yang layak yang menyertai peperangan tersebut mengikut pembahagian-pembahagian yang tertentu. Dan pembahagian ini Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Anfal ini dengan detail sekali supaya tidak berlaku orang panggil kekeliruan ataupun perselisihan di dalam pembahagian harta rampasan ini. Sama juga seperti mana detailnya Allah Ta'ala nyatakan tentang pembahagian harta pusaka dalam surah Maidah. Jadi insya-Allah kita akan mula baca muka surat 176 bermula ayat 196 suratul A'raf pada muka surat akhir daripada surah Al-A'raf ini. Kemudian ditutup dengan permulaan suratul Anfal
sehinggalah pada ayat 8. Cuma pada akhir hujung surah Al-A'raf ini ada ayat sujud tilawah. Pada ayat 206 itu, kalau kita perasan sebelum nombor tu dia ada simbol macam mihrab atau kubah gitu. Jadi ini menyatakan bahawa sebaiknya untuk selepas kita habis bacaan surah ayat ini, maka disunatkan untuk kita sujud tilawah. Boleh insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kepada yang baru saja mengikuti program Iqra' satu helai satu hari ini, maka kita akan mula baca pada muka surat 176, muka surat akhir daripada suratul A'raf, dan 177 iaitu permulaan kepada suratul Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dalam ayat 203 ini ada satu kesamaran yang berlaku. Kalau kita tengok terjemahan dia, Allah kata, dan apabila engkau wahai Muhammad tidak membacakan satu ayat kepada mereka, mereka akan kata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Ada ketika di mana Nabi tak boleh nak beritahu. Sebab wahyu tak terima lagi. Wahyu tak datang lagi. Bagaimana mungkin Nabi nak beritahu sedangkan wahyu belum ada?
Dan takkan mungkin Nabi memandai-mandai beritahu perkara yang bukan daripada wahyu. Sebab jawab dia ada sini. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhanku kepadaku. Ini penting. Bila kita baca Quran, kita kena faham bahawa seluruh Al-Quran ini adalah wahyu. Bukan rekaan daripada Nabi sendiri. Nabi sendiri pun bukan dia pergi belajar dengan mana-mana orang. Kemudian dia pun main goyak. Bukan. Dan perkara ini ada dalam kesamaran dalam Al-Quran yang dinyatakan oleh musyrikin Mekah. Kata Muhammad ni, dia claim dia terima wahyu. Sedangkan dia sebenarnya belajar daripada mana-mana orang. Orang ajam. Kan ada ayat Ajamiyun tu. Yang mana Nabi Muhammad ni belajar daripada mana orang ajam, kemudian mari ajar kepada orang Arab. Jadi Allah dah beritahu jelas-jelas dalam ayat ini bahawasanya sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Nabi sendiri pun tak boleh reka. Nabi sendiri pun tak boleh reka, apatah lagi kita. So agama ini bukan rekaan. Sebab banyak dalam masyarakat hari ini mereka boleh dakwa macam-macam. Ada orang dakwa dia tu sendiri Nabi. Macam-macam orang. Dan ada pengikut pula. Begitu sekali dahsyat masyarakat pada hari ini. Jauh daripada wahyu yang sebenar. Jadi sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Dan Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata daripada Tuhanmu. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi sendiri pun dia kata, Attabi'u ma yuha ilai. Aku hanya ikut apa yang aku diwahyukan padaku daripada Tuhanku, iaitu Allah. Bukan reka. Jadi kepada kita, orang yang hamba yang baca Quran ini, kita kena faham agama ini bukan rekaan. So bila bukan rekaan, dia mesti ada bukti. Bukti sandaran daripada wahyu sendiri. Bukan main akal-akal. Main ingat-ingat, fikir-fikir. Sebab tu ada satu lafaz lain Allah kata, in yattabi'una illa dhann. Sesungguhnya mereka hanya mengikuti sangkaan. Apa yang mereka buat dalam masyarakat jahiliah itu, apa yang mereka laksanakan, mereka klaim macam-macam, tapi Allah beritahu apa yang mereka itu adalah sangkaan. In yattabi'una illa dhann. Sesungguhnya tidaklah mereka itu mengikuti apa yang mereka buat itu hanyalah sangkaan. Jadi agama Islam bukan gitu. Agama Islam dia berpaksikan kepada bukti daripada sumber wahyu. Dia mesti. Kan? Maka untuk itu kita dituntut untuk belajarlah. Kita dituntut untuk belajar, mendalami agama kita daripada mana datangnya perkara-perkara yang disuruh oleh syariat ini. Habis 203. Sambung 204. Auzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Jadi mudah-mudahan lepas-lepas ni bila kita dengar ada bacaan Quran, kita diam dan kita dengar dengan penuh perhatian. Kita dengar dengan penuh perhatian dan kita diam. Jadi nak kena dengar perhatian, kena diamlah. Cuma di sana ada beberapa perbahasan ketika mana dan bila perkara itu. Bacaannya macam mana. Tapi yang jelasnya dalam sembahyang. Dalam sembahyang pun ada perbahagian mazhab. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Jadi pada hujung ayat ni ada lafaz atau ada simbol sujud tilawah, maka kita ambil peluang untuk sujud tilawah ini insya-Allah.
Sekarang kita sambung pada surah Al-Anfal, permulaannya bermula pada ayat 1, muka surat 177. Surah berkenaan dengan harta rampasan perang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Kalau kita tengok pada ayat 2 hingga 4, Allah SWT menyatakan ciri-ciri orang yang beriman yang sebenar. Ciri-ciri orang beriman yang sebenar. Apa dia? Sesungguhnya orang yang beriman yang sebenar ini adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati. Iaitu disebut dalam bentuk menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakan Allah, maka gemetar hatinya, mari rasa takut pada Allah. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah ini kepada mereka, maka bertambah kuat imannya, maka iman bertambah bila dengar Al-Quran. Sebab tu ayat muka surat sebelum tadi Allah suruh dengar betul-betul. Suruh dengar betul-betul. Beri perhatian dan diam. Kerana dengan mendengar ayat-ayat Allah ini sebenarnya akan meningkatkan keimanan. Bertambah kuat imannya dan hanya kepada Allah lah orang beriman ini bertawakal. Jadi tawakal dia mesti datang dengan usaha. Usaha sungguh-sungguh. And then serah pada Allah. Lepas tu ciri seterusnya orang beriman yang sebenarnya apa dia? Selain daripada dia bertawakal, seterusnya dia adalah orang yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat, semayang. Semayang fardunya, tambah semayang sunatnya. Kan? Rawatibnya, tahajudnya, macam-macam semayang sunat yang dianjurkan dalam syariat. Jadi bagaimana mungkin ingin berjaya di sisi Allah Ta'ala tanpa solat? Sedangkan dalam masyarakat kita ada ajaran-ajaran yang tidak menggalakkan solat. Solat dengan niat dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin? Jadi di sini suruh ciri-ciri orang beriman dia kena solat. Kemudian dia selain daripada solat lagi, dia menginfakkan, mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ciri-ciri orang yang berinfak ini, orang yang derma ni, ciri orang beriman. Kalau tak ada lagi tu, kena buat kira lah. Usahakan supaya ciri-ciri sifat-sifat menderma ini ada dalam diri kita. Jadi natijahnya Allah Ta'ala kata apa? Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dan mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki, nikmat yang mulia. Jadi Allah janji dah. Orang yang ada sifat-sifat ini, orang yang buat perkara-perkara ini, maka natijahnya Allah kata bagi mereka darjat-darjat tinggi di sisi Allah.
kemudian diberi rezeki yang mulia. Wa rizqun karim. Kang. Jadi kita sama-sama usaha insya-Allah. Mudah-mudahan ciri ini, sifat ini ada dalam diri kita. Kita sambung ayat seterusnya penutup. Alhamdulillah. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا بالإسلام دينا محمد نبي ورسولا برحمتك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sekian dahulu untuk hari ini bagi program Iqra. InsyaAllah kita bertemu lagi pada lain siri insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.